Zaman sekarang ni orang masih tahu ke apa itu perpaduan? Bang. Ya, awak Saya siapa? nak tanya abang soalan ni. Awak ni siapa ni? Tanya saya macam tu. Macam ni bang. Kita berlakon je. Ini untuk video YouTube saya. Oh, video itu apa? Oh, Ya. boleh ni. Boleh. Cut. Zaman sekarang masih ada lagi ke orang yang tahu apa itu perpaduan? Bang. Saya. Ya. Dah start dah ni. Dah. Oh, dah. Apa tadi ya? Pasal soalan abang tahu tak apa itu perpaduan? Perpaduan. Ya. Perpaduan ni satu bentuk penyatuan antara masyarakat berbilang kaum. Hal ini akan menyebabkan keharmonian dan pendamaian antara satu sama lain. Okey. Bercakap tentang perpaduan. Faktor yang boleh membawa kepada nilai perpaduan dalam masyarakat ni adalah pastilah perayaan. Itu adalah antara salah satu yang senang kita tengok. Antara perayaan yang ada di Sarawak ni kan, Hari Raya Haji, Hari Raya Aidilfitri, Christmas, Hari Gawai Dayak, Tahun Baru Cina dan lain-lain. Okey, macam mana dia boleh membangkitkan nilai perpaduan kan? Contohnya kalau hari perayaan kan, orang tetamu ataupun kawan-kawan, sahabat semua dia mengunjungi antara satu sama lain. Dari situ wujudnya pergaulan, maka di situ wujudnya perpaduan sebab mempunyai hubungan yang baik antara satu sama lain. Itulah yang saya dapat simpulkan, yang saya faham lah. Okay. Dah. Sudah. Terima kasih bang. Terima kasih. Okay, sama-sama. Sebentar tadi kita sudah perdengarkan serba sedikit tentang pengenalan bagi tajuk kami. Jadi, jangan ke mana-mana. Duduk di situ saja. Jangan bergerak. Seterusnya, kita akan beralih kepada isi yang pertama akan dibentangkan oleh rakan saya. Jadi, teruskan melihat. Saya akan lebih berfokus kepada sambutan Hari Raya. Sambutan Hari Raya adalah satu perayaan yang diraihkan oleh umat Islam setelah berjaya menunaikan kewajipan mereka, iaitu berpuasa di bulan Ramadan selama 30 hari. Hari Raya bukan sahaja melibatkan umat Islam, tetapi ianya juga melibatkan penglibatan daripada kaum lain seperti kaum Cina, India dan Iban untuk sama-sama meraihkannya. Apa yang uniknya di sini adalah ada di antara mereka yang mengenakan pakaian sama seperti digunakan oleh umat Islam semasa Hari Raya, iaitu berbaju Melayu dan berbaju Kurung. Mereka saling mengunjungi antara satu sama lain bagi mengimarahkan lagi suasana perayaan tersebut. Selain itu, berbagai juadah juga disediakan bagi menarik minat bangsa lain untuk bersama dan memupuk rasa cinta serta hormat akan kaum yang lain. Dari situ kita dapat simpulkan bahawa tiada jurang dan pembatas bagi kita untuk bersama walaupun kita datang dari latar belakang yang berbeza. Sekian daripada saya. Hai. Tadi kita sudah perdengarkan tentang isi pertama, iaitu Hari Raya Aidilfitri. Jadi, seterusnya akan dibentang oleh rakan saya juga, iaitu seorang lelaki, handsome orangnya. Jadi, mau tahu siapa? Jangan bergerak, teruskan melihat. Tahun Baru Cina. Sambutan Tahun Baru Cina juga terkenal di negeri Sarawak bagi mengeratkan lagi hubungan sesama mereka. Misalnya, rumah terbuka sambutan Tahun Baru Cina yang diadakan di Dewan Saat Sarawak telah melibatkan seramai 2,000 masyarakat dari berbagai kaum. Akhir kata, sambutan Tahun Baru Cina memainkan peranan yang cukup penting dalam mengekalkan perpaduan masyarakat berbilang bangsa, dan kita semua akan hidup dalam suasana yang harmoni. Sekian dari saya, Gongsi Pacai. Jadi, bagaimana untuk isi yang kedua? So, begitulah isinya. Seterusnya, tanpa membuang masa, kita akan beralih ke isi yang ketiga, iaitu, anda mau tahu? Sila tengok. Perayaan Christmas dirayakan oleh penganut Kristian pada 25 hari bulan Disember bagi mengingati kelahiran Yesus Christ.
Antara aktiviti yang dilakukan seperti menghiasi rumah dengan pokok Christmas Carol di rumah penganut Kristian dan mengunjungi gereja untuk upacara sembahyang. Kebiasaannya, mereka akan mengadakan rumah terbuka yang juga dikenali sebagai ngabang oleh masyarakat tempatan, dan melalui kunjungan rumah terbuka ini, perpaduan antara masyarakat akan terbentuk. Jadi begitulah untuk isi kita yang ketiga. Seterusnya, isi yang keempat. Bukan bini yang keempat, ya. Kalau tidak, kena pukul dengan tiri pertama. Jadi seterusnya akan dibentang oleh rakan saya juga. Mau tahu siapa? Jom kita tengok. Hai semua, saya Sandy dan ini kembar saya. Hai semua. Saudari, tadi kamu kata yang kamu mahu berkongsi sedikit info atau maklumat berkenaan hari sambutan kan? Ya, benar sekali. Terima kasih kerana mengingat saya. Hari Gawai disambut oleh masyarakat Dayak di Sarawak pada setiap 1 hari bulan Jun setiap tahun. Tujuan Hari Gawai diadakan adalah untuk menandakan berakhirnya musim penuaian padi dan bermulanya musim penanaman padi yang baru. Oh, begitu. Jadi, saudari, bolehkah saudari menceritakan sedikit dengan lebih lanjut tentang nilai sosial yang terdapat dalam sambutan tersebut? Boleh saja. Sebagai contoh, warga kampung akan mengadakan gotong royong untuk membersihkan dan menghias balai raya kampung untuk acara pesta atau rami. Jadi dari situlah kita melihat bahawa apabila warga kampung bekerjasama untuk menjayakan aktiviti gotong royong tersebut, dan secara tidak langsung, mereka ini sebenarnya memupuk kesepaduan yang merupakan tonggak utama dalam sesebuah masyarakat. Memang benar, saudari. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk bercerita dan berkongsi sedikit info berkaitan dengan sambutan Hari Gawai kepada penonton kita. Kesimpulannya, aktiviti perayaan yang disambut setiap masyarakat di Sarawak amat jelas membuktikan bahawa terdapat wujudnya ikatan perpaduan di antara pelbagai kaum dan bangsa kerana wujudnya nilai sosial seperti bekerjasama, tolong-menolong dan sebagainya. Natijahnya, perpaduan ini hendaklah dihayati dan dikekalkan dalam diri setiap lapisan masyarakat kerana kedamaian persekitaran dan keharmonian setiap lapisan masyarakat kita akan terjaga. Guys, jangan lupa like, comment and share. Perpaduan.